Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang bersama-sama dengan kami bersiaran langsung di FB dan YouTube Hijrah Selangor pada hari ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada anda semua kerana sudi meluangkan masa bersiaran langsung bersama Hijrah Selangor pada hari ini dalam program Pocket Talk Hijrah Selangor Siri Bersama Pemimpin. Okey, baik, hari ini saya akan bawakan tetamu jemputan. Saya tidak berseorangan hari ini. Kita ada pengurus cawangan Kelana Jaya wakil daripada Hijrah Selangor, dan hari ini juga saya akan menemu ramah juga YB Dr. Ong Kian Ming dalam siri Pocket Talk Hijrah Selangor Siri Bersama Pemimpin. Baik, boleh kita keluarkan tetamu kita hari ini. Assalamualaikum Cik Nazli, apa khabar? Salam sejahtera YB. Apa khabar YB? Halo, dah makan? Oh, Alhamdulillah dah makan. YB dah makan? Dah. Okey, baik. Sebelum saya meneruskan program pada hari ini, kalau ikutkan pada September lepas, Hijrah Selangor telah mengadakan satu town hall untuk tujuan town hall ni adalah bagi mengenal pasti peranan Hijrah Selangor dalam memberi impak kepada ekonomi usahawan. So kita akan bersama dengan pemimpin-pemimpin tempatan untuk memantapkan lagi ekonomi usahawan ni, yang mana kita akan berganding bahu dengan ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri untuk kita bangunkan ekonomi dan kuatkan keuangan usahawan. So seperti yang semua tahu, Hijrah Selangor adalah satu agensi yang memberi pembiayaan kepada usahawan dalam bentuk modal pembiayaan, yang mana sesiapa usahawan yang tidak cukup modal, dan kami di bahagian keuangan akan membantu memberi pembiayaan kepada usahawan-usahawan di luar sana. Baik, untuk teruskan program hari ini, saya nak mulakan dululah dengan Cik Nazli. Okey, Cik Nazli, boleh terangkan sedikit tak? Mungkin orang kat luar sana, usahawan kat luar sana tak kenal sangat Hijrah Selangor ni. So nak tahu juga apa peranan operasi di sebab hari ni kita interview di bahagian zon 2. So nak terangkan sikit bahagian operasi zon 2, berapa peranan pengurus zon, pengurus cawangan dan peranan operasi lah keseluruhannya di cawangan Hijrah Selangor ni. Okey, baik, terima kasih Cik Fatih selaku kita punya moderator pada hari ini. Okey, terlebih dahulu saya ucapkan jutaan terima kasihlah kepada pihak Hijrah Selangor juga, unit multimedia dan juga bahagian promosi, dan juga terima kasih juga kepada YB Dr. Ong Kian Ming kerana turut hadir juga pada hari ini untuk sesi Pocket Talk Hijrah Selangor Siri Bersama Pemimpin. Okey, so untuk hari ini saya berada pada zon 2. Okey, untuk makluman semua penonton dan juga YB sendiri, Hijrah Selangor ni kita secara operasinya kita ada 20 cawangan. Okey, 20 cawangan Hijrah Selangor, yang mana zon 2 adalah salah satu zon daripada 3 zon, yang mana di bawah zon 2 ni mempunyai 7 cawangan. Okey, 7 cawangan yang terdiri daripada 4 daerah di negeri Selangor lah, yang mana kita terlibat dengan daerah Petaling, daerah Hulu Langat, daerah Kuala Langat dan juga daerah Sepang lah. Okey, yang mana kalau ikutkan di bawah zon 2 ni kita ada 7 cawangan yang saya cakap tadi, yang kita ada cawangan Shah Alam, cawangan Kelana Jaya, cawangan Puchong, cawangan Serdang, cawangan Hulu Langat, cawangan Kuala Langat dan juga cawangan Sepang. Okey, untuk makluman semua penonton dan juga YB,
kalau ikutkan cawangan ni ditetapkan mengikut Parlimen di Negeri Selangor yang dahululah. Okey, yang dahulu. So sekarang ni ada perubahan sedikit, tetapi Hijrah Selangor kita masih kekalkan dengan nama cawangan yang lama lah. Okey, sebab dah ramai familiar dengan cawangan yang lama lah. Okey. So untuk makluman semua juga, di bawah zon 2 ni kita mempunyai seorang pegawai pengurus zon, okey, yang mana menyelia untuk 7 cawangan lah yang memantau semua gerak kerja Hijrah Selangor di bawah zon 2. Lepas tu kita di zon 2 juga kita mempunyai 7 orang pengurus cawangan lah. 7 orang pengurus cawangan dan juga kita mempunyai 7 orang penolong pengurus cawangan. Okey. Dan kalau ikutkan di zon 2 juga kita mempunyai 38 orang pegawai hijrah yang merangkumi daripada dua bahagian lah. Satu di bahagian pembiayaan dan satu lagi di bahagian kutipan. Yang mana di bahagian pembiayaan kita ada 15 orang pegawai hijrah dan di bahagian kutipan kita ada 23 orang pegawai hijrah. So kita pegawai di zon 2 53 orang lah. Okey. Okey, baik. So macam saya cakap tadi, kita hari ni kita bawakan ahli Parlimen Bangi untuk bersama-sama kita dalam siri Talk Pocket Talk Hijrah bersama pemimpin. So mungkin Cik Nazli ada sedikit data untuk pengetahuan YB secara keseluruhannya, data usahawan di zon 2 dan mungkin khususnya di bahagian Parlimen Bangi sendiri. Okey, baik. Okey, sedikit makluman kepada YB dan juga semua penonton. Okey. Sehingga kini daripada bermulanya Hijrah Selangor dahulu sehingga kini untuk zon 2, bilangan usahawan di zon 2 adalah seramai 12,137 orang. Yang dari segi pecahan komposisi jantinanya 38% lelaki dan 62% perempuan. Okey. Daripada jumlah usahawan tersebut, kita telah mencapai bilangan pembiayaan sebanyak 18,852 pembiayaan lah. Okey. So dekat sini dengan pengeluaran kita 18,852 pembiayaan tu, kita telah keluarkan RM pembiayaan sebanyak 176,661,500 yang kita telah keluarkan lah, yang merangkumi pembiayaan bermula daripada 1,000 sehingga 100,000 lah. Okay. So bagi untuk di kawasan Parlimen Bangi itu sendiri, kalau ikutkan sehingga kini bilangan usahawan di bawah Parlimen Bangi kita ada seramai 1,366 orang. Okey. Dan dengan jumlah pembiayaan sebanyak 2,197 orang. Okey. Dan dengan RM pembiayaan yang telah kita keluarkan sebanyak 22,938,000. Itu untuk pengeluaran pembiayaan di kawasan Parlimen Bangi lah. Okey, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Nazli atas perkongsian yang diberikan sebentar tadi. Okey, sebenarnya dalam memantapkan operasi Hijrah Selangor ni, kita juga seperti saya maklum tadi, kita bekerjasama dengan Parlimen dan DUN untuk memantapkan lagi pembiayaan yang diberikan kepada usahawan seperti yang Cik Nazli sebutkan tadi. Di Bangi sendiri kita ada 1,366 orang. Mungkin kita sebenarnya nak menambah lagi lebih ramai pembiayaan, kita berikan pembiayaan kepada lebih ramai lagi usahawan di luar sana yang berada di Bangi. Mungkin kita tahu usahawan di luar sana banyak, tapi masih ramai yang tak cukup modal tapi tak tahu di mana diorang nak cari modal tambahan tu. So kita nak wawarkan hari ni, sebenarnya kita boleh berkongsi juga idea-idea usahawan ni dengan YB kawasan sendiri. Macam hari ni kita ada YB ahli Parlimen Bangi, YB Ong. So dalam town hall yang tempoh hari yang kita buat, kita sebenarnya nak menerima idea-idea daripada ahli Parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri. So antara sususan idea yang kami terima adalah daripada ahli Parlimen Bangi sendiri, YB Ong, yang nak bangunkan teknologi aquaponik di Bangi. So saya nak minta YB terangkanlah sedikit berkenaan dengan cadangan yang YB berikan secara terperinci ni. Ya, terima kasih Puan Fatin dan juga kepada Encik Nazli tadi yang telah memberi data yang begitu terperinci untuk kawasan Parlimen Bangi. Dan saya memang sudah terlibat dalam program, dalam mempromosikan program hijrah sejak saya menjadi ahli Parlimen Serdang pada tahun 2013, dan saya pun nampak dengan mata sendiri ada ramai peniaga yang telah dibantu oleh program hijrah oleh kerana
pegawai program hijrah ni memang dekatlah dengan masyarakat dan juga peniaga. Dan pada masa yang sama saya rasa oleh kerana pegawai program hijrah ni memang dekat dengan peniaga. Jadi apabila peniaga ada masalah tertentu seperti mungkin dia akan miss payment 1-2 kali, saya rasa memang ada budi bicara lah di mana pembayaran balik ni mungkin boleh di struktur semula ataupun dibincangkan. Ya, jadi untuk idea saya iaitu teknologi aquaponik ni, ini adalah berdasarkan niat saya untuk membangunkan program dan usahawan ataupun peniaga di kalangan komuniti di pangsapuri kos rendah. Ya, kerana di setiap pangsapuri kos rendah ada GMB untuk mereka yang lebih boleh dikatakan lebih organised lah. Ya, ada bukan semua ada, memang ada yang mungkin dah tak aktif. Tetapi untuk mereka yang aktif, saya rasa ada tempat yang sesuai di setiap pangsapuri ni, misalnya di tempat lapang di ground floor. Di ground floor, macam ground floor untuk ground floor di pangsapuri ini memang ada kawasan lapang. Dan apabila kita ada masyarakat yang dan JMB yang kuat di setengah-setengah pangsapuri ini, mereka sentiasa meluangkan masa untuk menjaga tempat, sembang, minum kopi dan sebagainya di kawasan lapang ini. Jadi idea saya ialah kenapa untuk mereka yang minat, kenapa tidak boleh beri peluang untuk berniaga ni sebagai usahawan kepada ahli JMB sendiri. Ya, kerana itu memang ruang mereka dan mereka selalu minta saya untuk memberi sumbangan dan sebagainya dan saya memang beri. Jadi saya rasa ini juga adalah sesuatu yang kita boleh bekerjasama dengan mereka. Kalau boleh ada teknologi aquaponik ni, mereka boleh macam ternak ikan, ternak sayur, menjana pendapatan dan pada masa yang sama kalau mereka nak pulangkan hasil ni, sayur ataupun ikan kepada penduduk di pangsapuri itu sendiri, itu terpeluang kepada mereka lah. Tetapi bagi saya lebih baik kalau boleh menjana pendapatan dengan menjual sebahagian daripada hasil kepada orang yang berniaga di market ataupun mungkin ada penduduk di pangsapuri kos rendah tu yang menjual di pasar dan sebagainya, dan mungkin ada yang baki tu boleh beri baliklah kepada penduduk di kawasan sana. Itu idea saya. Ya. Okay, macam mana YB melihat teknologi aquaponik ni di kalangan JMB ni dalam tempoh 5 tahun akan datang? Mungkin diorang apakah plan? Saya rasa teknologi memang telah bertambah baik oleh kerana ada pihak tertentu seperti Mahdi dan sebagainya yang telah membuat kajian. Tetapi bagi saya ini adalah sesuatu yang mesti diujilah ataupun mesti ada trial period lah. Exactly. Kerana bukan semua orang yang mau memulakan inisiatif seperti ini ada kepakaran ataupun mereka mungkin tidak tahu bagaimana nak adjust suhu, nak memberi perlindungan yang cukup kepada ikan, nak cari sumber air yang bersih dan sebagainya. Jadi memang saya rasa kita perlu cari JMB dan juga orang di JMB yang sesuai, yang memang ada minat untuk membuat bisnes seperti ini. Dan mungkin juga pada awalnya mungkin mereka akan gagal. Jadi untuk permulaan saya harap saya ada niatlah untuk bekerjasama dengan mereka. Misalnya program hijrah akan membantu secara dana. Mungkin saya pun boleh ajak ataupun jemput orang yang ada kepakaran dari MADI dan agensi kerajaan untuk datang beri technical advice ataupun nasihat teknikal, dan pada masa yang sama saya juga boleh beri bantuan kewangan untuk membuat infra. Seperti mereka perlu kolam yang kecil untuk ternak ikan, dan atas kolam tu mereka mungkin nak tanam sayur. Jadi untuk kos infra ni saya boleh menggunakan peruntukan saya untuk bayar. Dan untuk operational cost operasi mungkin program hijrah boleh membantu mereka. Jadi ada rancangan seperti inilah yang lebih saya rasa lebih lestari dan lebih sustainable. Baik.
saya boleh nampak mission YB tu dalam 5 tahun akan datang, mungkin kawasan penduduk ni mungkin diorang boleh ada perniagaan sendiri dan mungkin boleh ada kedai runcit sendiri ya nanti YB. Saya rasa bukan kedai runcit, tapi ada mungkin boleh bukan pasar raya, tetapi ada kaedah untuk menjual, expand. Mungkin okey, GMB ni dah ada kepakaran. Mungkin mereka nak expand menggunakan kawasan lapang di GMB yang lain. Ya. Jadi bukan nak buat kedai runcit, tetapi untuk buat istilah yang sama di tempat yang lain, ataupun mereka nak sewa tempat yang lain juga, bukan semestinya di JMB tetapi di kawasan lapang yang lain, itu juga boleh dikaji. Okey, baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada YB. Saya kembali kepada Cik Nazli. Cik Nazli, macam mana Hijrah Selangor melihat teknologi aquaponik ini sesuai dengan skim pembiayaan yang ditawarkan di bawah Hijrah Selangor? Okey, so kalau ikutkan pada pendapat saya lah, dengan skim-skim yang Hijrah Selangor ada ni, di mana kita ada skim kredit daripada 1,000 hingga 50,000, dan yang terbaru kita ada IELTS dari 51,000 sehingga 100,000. Kita ada Zero to Hero, kita ada Nadi, kita ada Go Digital. So sekarang ni kalau untuk aquaponik ni saya rasa memang sangat bagus lah sekiranya diadakan. Sebab apa? Dengan aquaponik ni untuk kawasan-kawasan di dalam bandar memang kawasannya agak terhad. Jadi dengan kaedah yang macam ni kita boleh bantu kita punya masyarakat di negeri Selangor sendiri. Untuk macam YB cakap tadi lah, kita boleh tambahkan pendapatan keluarga lah. Dan mungkin boleh jadi salah satu diorang punya perniagaan juga nanti. Salah satu perniagaan untuk diorang nanti. So dari segi Hijrah Selangor yang kita rasa kita boleh bantu dari segi pinjaman lah untuk tambahan modal untuk diorang kembangkan lagi diorang punya perniagaan. Saya rasa itu tak ada masalah lah. Memang Hijrah Selangor memang akan, insyaAllah kita akan support kita punya usahawan-usahawan di negeri Selangor itu sendiri lah. Encik Nazli, saya ada satu soalan. Kerana biasanya untuk program hijrah, pinjaman tu dibuat kepada perseorangan, individu, yang mungkin ada syarikat, yang mungkin tiada syarikat. Tapi untuk idea saya, pinjaman sebenarnya diberikan kepada pihak JMB. Jadi untuk pihak JMB, program hijrah boleh terima tak? Sebab sekarang ni untuk makluman YB dan juga semua penonton, sebab kita Hijrah Selangor ni kita ada juga lantik untuk rakan strategi. Yang mana rakan strategi tu salah satu syarikat ataupun organisasi yang berkelayakan. So tapi diorang waktu nak jadi rakan strategi dengan Hijrah Selangor tu, diorang ada beberapa perkara lah diorang kena sediakan syarat dan perkara dari segi proposal semua tu, dan diorang kena hantar kepada pihak Hijrah Selangor lah untuk kita pertimbangkan. So sekiranya kalau kata proposal diorang tu agak menarik, maksudnya memberi nilai tambah kepada masyarakat setempat, saya rasa insya-Allah Hijrah Selangor kita boleh bersetuju dengan perkara cadangan. Betul. Bagi saya rasa untuk idea saya ataupun cadangan saya, mungkin JMB sendiri pun tak ada satu gambaran yang begitu menyeluruh. Jadi apa yang saya rasa adalah tanggungjawab saya ialah untuk membawa mereka yang ada minat kepada tempat di kawasan Bandar Baru Bangi, di kawasan Parlimen Bangi, di mana usahawan telah ada satu model yang baik. Mereka telah membuat macam aquaponik ni dengan berjaya dan ada pengalaman. Jadi mereka boleh belajar dari pengusahawan seperti ini, dan mungkin dari segi tulis proposal ataupun kertas kerja, pejabat saya boleh bantulah, kerana bukan semua usahawan tu boleh guna bahasa yang canggih untuk buat proposal dan sebagainya kan. Tapi oleh kerana pejabat saya memang dah buat banyak paperwork seperti ini, saya boleh bantu mereka buat. Macam mana YB melihat masyarakat di kawasan Bangi sendiri ni bersedia dengan proposal yang YB adakan ni? Untuk makluman Puan Fatin, kawasan saya sekarang pengundi tu 194,000 pengundi. Lebih dari seluruh negeri Perlis. Jadi memang ada banyak pengundi, penduduk mencecah 500,000 dah. Jadi kawasan saya adalah kawasan yang majmuk, ada banyak orang dari latar belakang yang pelbagai. Jadi saya rasa cabaran saya ialah untuk mengenal pasti di mana tempat ada pengusahawan yang
bersedia untuk buat program seperti yang saya dicadangkan tadi, dan apakah kaedah yang terbaik sekali di mana pejabat saya dan juga program hijab boleh membantu mereka untuk menjayakan usaha perniagaan mereka. Baik. Mungkin yang terakhir, apakah harapan YB terhadap idea yang YB adakan ni? Okey, saya rasa ini adalah satu permulaan. Saya juga ada idea untuk memulakan macam community gardening ataupun kebun komuniti secara untuk buat perniagaan, ya, di mana sayuran dan buah-buahan ni boleh dijual dan hasil boleh dipulang balik kepada komuniti. Dan saya rasa apabila kita ada lebih banyak aktiviti seperti ini, bukan saja masyarakat boleh mendapatkan manfaat, tetapi saya rasa tempat lapang yang digunakan untuk aktiviti seperti ini pun boleh dijaga dengan baik oleh masyarakat, di mana tak ada buang sampah di tempat ni kerana ada banyak orang yang jaga tempat tu, dan saya rasa mereka komuniti juga akan, kerana mereka memang akan meluangkan banyak masa di tempat ni untuk jaga ikan, jaga kebun dan sebagainya. Jadi kita perlu satu permulaan, dan saya rasa oleh kerana sekarang kita dah membuka ekonomi, dah pulih kepada fasa 4, ini adalah masa yang terbaik untuk memulakan program dan inisiatif seperti ini. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada YB. Mungkin yang terakhir daripada Cik Nazli, apakah hasrat dan harapan pengurus cawangan sendiri terhadap projek yang diusulkan oleh YB tadi? Okey, harapan saya projek yang dicadangkan oleh YB kita dapat jayakan dengan sebaik mungkin. Sebab apa, memang saya sangat setuju dengan pendapat YB ni. InsyaAllah kita boleh bantu masyarakat di negeri Selangor ni untuk menjalankan satu projek ataupun senang kata perniagaan lah, untuk diorang memberi nilai tambah kepada diorang semua. Dan insyaAllah projek ni juga nanti mungkin kita boleh kembangkan kepada kawasan yang lain lah. InsyaAllah. Saya harap dengan seperti yang Cik Nazli sebutkan tadi, usahawan dengan menambah nilai tambah usahawan itu sendiri, kita dapat mengembangkan lagi perniagaan usahawan, ataupun yang mungkin seperti yang YB cakapkan, mungkin ada yang berminat nak menjadi usahawan, kita boleh bantu dari segi pembiayaan kepada mereka. So dengan berakhirnya saya punya temubulan tadi, maka berakhirlah program kita pada hari ini. Sekian, terima kasih saya ucapkan kepada semua penonton kerana sudi bersama-sama dengan kami pada hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih YB, Cik Nazli. Terima kasih. Okey, bye-bye. Terima kasih.